Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada siri pengajian hikmah dalam kehidupan pada malam yang penuh barakah ni, dan kita lazimi membaca suratul Hadid sebelum kita tidur, termasuk dalam surah Al-Musabbihat, ini yang dimulakan padanya itu, dan di dalamnya surah itu ada Subhanallahi ma fis samawati wal ard, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lazimi suratul Hadid semata-mata nak mengharapkan ridha Allah, bukan semata-mata kerana ada masalah. Ingat, dan kita nak beramal sebelum kita terjadi apa-apa perkara. Jangan beramal kerana ada sesuatu perkara baru kita nak beramal. Maka kita berharap dengan amalan yang istiqomah ini, dengan bersusah-susah ni, pukul 10.30 kan, saya pun dah ejah masa dah anjak sikit sebab kita ada urusan yang saya pun ada buat tazkirah in-house in-house tazkirah. Mudah-mudahan barakah juga insya-Allah. Dan kita harap dengan kita lazimi bacaan surah Al-Hadid ini dan kita bermunajat suratul Fatihah 7 qiraat 14 riwayat, Allah perkenankan kita untuk mendapat pertolongan Allah SWT dikala kita berhadapan dengan kesusahan dunia dan kesusahan yang lebih dahsyat itu kesusahan di alam barzah, sakarat, kesusahan di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jadi amalan yang kita lakukan setiap malam ini, kita mahu Allah Ta'ala mudah-mudahan tolong kita, kita tolong kita, dan kita bersusah-susah ini semata-mata kerana Allah SWT. Dan baginya ada berhajat, insya-Allah tetapkan hajat itu, dan jangan sampai ada orang kata apa, kemelesetan, melesetnya ataupun kurangnya keyakinan itu. Jangan, tetapkan keyakinan itu pada tahapan yang paling tinggi. Dan di sini Allah bagi platform untuk kita setiap malam bermunajat kepada Allah, setiap malam duduk dalam majlis zikrullah seperti ini. Mudah-mudahan Allah bantu. Dan banyak cerita-cerita kebesaran Allah yang saya dapat, dan saya sendiri lalui. Masya-Allah, tabarakallah, tiada lain yang kita nak nyatakan hanyalah dengan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datangnya pertolongan Allah, kita nak puji-puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ya, insya-Allah niatkan kerana Allah, niatkan ruqyah diri, berdinding diri kita, ahli keluarga kita, dan kita minta jauh daripada sebarang bentuk keburukan, dan minta Allah cabut segala bentuk keraguan, Allah gantikan dengan keyakinan dalam hati kita. Insya-Allah. Mari kita mulakan, kita istighfar 3 kali, kita selawat Ibrahimiyah 1 kali, kemudian suratul Fatihah, kemudian kita baca terus dengan surah Al-Hadid insya-Allah. Khair. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته
ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengan bacaan suratul Hadid, terus kita bermunajat dengan suratul Fatihah dengan 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan. Boleh sama-sama ikuti saya membacanya dan insya-Allah di hujung bacaan suratul Fatihah kita akan bermunajat dengan doa yang khusus untuk bacaan suratul Fatihah tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة نسألك أن يا الله نسألك أن يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah bacaan suratul Hadid dan munajat suratul Fatihah, 14 riwayat 7 qiraat. Bagi yang baru menyertai, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bagi yang mengikuti pada awal tadi, insya-Allah bagi yang baru, kita slot kita ni awal-awal ni adalah slot untuk kita buat pendinding ruqyah. Nak selesaikan masalah supaya kita belajar mengaji ni bukan dengan masalah. Ingat, kita menuntut ilmu ni hati kena bersih. Menuntut ilmu ni jiwa kena lapang. Menuntut ilmu ni hati kena tenang. Menuntut ilmu ni fikiran kena jelas. Jadi kalau ada gangguan-gangguan, ada makhluk-makhluk yang bersangkut paut dengan masalah, maka ilmu dia takkan datang dekat keadaan yang serba tak kena tu. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, bi qurratillah dan inayah dan petunjuknya, maka Allah gerakkan untuk kita beramal dengan suratul Hadid. Baik, suka saya ulangkan supaya kita jelas. Kenapa surah Al-Hadid menjadi pilihan bacaan pada setiap malam, Ustaz? Boleh surah lain? Boleh, tak ada masalah. Cuma surah Al-Hadid ni ada kena-mengena dengan perbincangan kita. Iaitu kita membincang tentang kehidupan, hakikat kehidupan. Kita sedang melatih diri kita untuk yakin. Dalam kehidupan jangan ada keraguan. Dalam kehidupan jangan ada keraguan. Di saat keraguan, hilang segala harapan. Dalam kehidupan mesti ada keyakinan. Yakin dengan kehidupan, tidak yakin dengan Allah. Maka nak yakin dengan Allah, kena hilangkan keraguan dalam hati. Maka dalam surah Al-Hadid, ayat yang ketiga, wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin, itu menghilangkan keraguan. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan keutamaan ayat yang ketiga daripada suratul Hadid, itu menghilangkan keraguan dan fadilat membaca ayat yang ketiga itu lebih baik daripada 1000 ayat. Jangan baca ayat ketiga je, tak aci lah. Jadi kita bacalah seluruh surah. Kita baca seluruh surah Al-Hadid supaya mudah-mudahan Allah hilangkan keraguan. Maka keraguan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak hilangkan ragu bukannya kita buat benda-benda yang pelik-pelik, nak menjerit ke, nak naikkan semangat ke, nak buat benda-benda yang merosakkan diri dan segala perkara yang ada pada diri kita ni, tidak perlu. Nak hilangkan ragu, munajat pada Allah. Antaranya kaedah munajat ni suratul Hadid. Boleh tak baca seorang-seorang? Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih baik berjemaah. Jumaah ini, alhamdulillah, 400 lebih orang baca setiap malam, tuan-tuan. Allah, ya Allah, hadirkanlah ya Allah. Biar setiap malam bergemalah, tak ramai tak apa, tapi Allah hadirkan 300 orang, 400 orang yang ikhlas baca kerana Allah, tuan-tuan. Bersinar-sinar, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah dia tahulah bersinar macam mana. Ayat Quran jangan buat main. Nak baca pula, bayangkan kalaulah adanya 300 baca pada awal tadi, 300 orang baca pada awal, seorang 1000 ayat, tuan-tuan. 300 darab 1000 berapa, tuan-tuan? 300 darab 1000. Tak kira, saya nak kira. Saya nak kira. 300 darab 1000. 300,000 ayat. Bergema setiap malam. 300,000 ayat dibacakan. Lagi ramai, lagi bagus. Ada 500 orang baca 1000 ayat. 500,000 ayat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Geramnya Iblis. Iblis geram, tuan-tuan. Wallahi, Iblis geram, tuan-tuan. Iblis tak suka. Iblis tak suka majlis zikrullah. Iblis tak suka. Dan nak pula majlis ini ada pula ruqyah. Saya menjemput semua orang ini bukan kata nak tunggu ada masalah. Jangan tunggu ada masalah. Yang dah ada gangguan, ada masalah, silakan duduk. Rawat diri, ruqyah diri sendiri, tuan-tuan. Tapi bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Saya nak
nak seorang-seorang tak tercapai. Saya lemah tuan-tuan. Tak tercapai nak handle seorang-seorang. Bukan terror pun. Tapi Allah bagi ilham, baca, ramai-ramai. Tadi tu suratul Fatihah. Guru saya ajar. Itu dengan izin tuan-tuan. Bukan tiba-tiba saya nak baca suratul Fatihah 14 riwayat 7 qiraat. Sampai ada orang yang tak reti pula. Mana ada apa-apa fadilat. Tu tak reti bahasa dia tu. Tak reti bahasa dia tu. Dan kali suruh mengaji tak mau mengaji. Tapi mungkin makam dia tinggi lah kot. Tu dia boleh argue tu. Ini baca tuan-tuan. Saya baca suratul Fatihah tadi. Kau nak baca seorang-seorang tak sempat. Seorang-seorang nama tak sempat. Jadi saya baca dengan jemaah. Saya sebut apa? Fi kulli hajatin nas'aluka'an. Ya Allah tolong kami ya Allah. Setiap hajat yang berhajat sekarang ni. Dan jangan pula anda sekali je minta. Makam kuali minta berkali-kali sampai jadi. Kalau dah jadi minta lagi. Jangan pula sekali jadi dah tak minta dah. Minta berkali-kali sebab kita makam lupa. Yang ingat Allah, kita ni lupa. Sebab tu doa itu berkali-kali. Doanya sama je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sama je tuan-tuan. Tapi kenapa banyak kali doa? Sebab kita ni makam kuali. Ada ketika doa tak fokus. Ada ketika doa fokus. Ada ketika doa tak khusyuk. Ada ketika doa khusyuk. Ada ketika doa boleh lepas bergaduh dengan lelaki tadi. Boleh bergaduh dengan suami. Boleh lepas geram dengan orang. Sebab tu kita buat berkali-kali. Bukan suruh ambil peluang. Tak apa. Malam ni tak ada. Malam esok ada. Are you sure? Malam esok ada? Ke tak yang bercakap, yang mendengarnya tak ada. Pilih. Yang mana nak yang tak ada. Sebab tu sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi Allah wujudkan peluang ini. Maka mana-mana yang ada masalah, hajat, kadang-kadang saya baca Allahu Akbar. Berat-berat kes, berat di mata manusia lah. Tapi ringan, kecil di sisi Allah. Saya baca ada satu kes yang terbaru ni. Yang terbaru ni saya baca sembilan lalu. Saya dah minta kat tuan punya badan lah. Jadi saya suruh juga mana-mana nak kongsikan cerita tentang kebesaran Allah. Sila mesej saya. Tak apalah, berjela-jela pun tak apa. Kita kan kebesaran Allah. Saya nak dengar, saya nak tengok. Dan yang saya terima ni, tabarakallah, Masya Allah. Pertama, maknya stroke. Dah 8 bulan stroke, tuan-tuan. Di hospital. Stroke, start. Saya ikut start pada gaya korban tu lagi. Ni saya cakap, saya tengok dia ada kesungguhan tu. Saya cerita mana saya dapat dulu lah, banyak lagi yang ada. Dan saya akan diagnose balik, saya akan tengok balik cerita ni. Sebab saya kena cerita. Ini bukan jual produk tuan. Ini nak supaya kita bertambah yakin. Ada orang beramal jadi. Something wrong somewhere kalau beramal tak jadi. Sebab kita beramal dengan ayat Quran, ayat Allah. Mana boleh tak jadi? Yang tak jadi kita. 8 bulan stroke. Half. Tak boleh cakap, tak boleh apa. Dia ambil daripada air baca surah Al-Hadid tuan. Bawa mandi mak dia. So sapu-sapu dia ikhtiar. Dia cakap dia tak nampak lain dia ikhtiar. Sekarang mak dia dah boleh makan sendiri dah. Tapi jangan pula pandang tu nak macam tu. Jangan pula nak samakan. Tapi kita nampak kuasa Allah. Ya Allah. Boleh survive elok. Tak cukup dengan tu. Peristiwa tak habis ke situ. Kena pula COVID pula. Anak pula kena eczema. Masuk hospital. Doktor buat CT scan tuan-tuan. Dia berdua, suami kena kuarantin. Dia ada suami, anak dia 2 orang, 3, 4 lah. Suami dengan 2 anak kuarantin. Dia dengan anak dia yang eczema tu kena pergi hospital. Kena ke hospital. Kena sawan pula. Ustaz, saya setiap malam saya dengar kuliah Ustaz, tak miss Ustaz kat hospital katanya. Jadi pertama sebelum nak CT scan kaki kiri anak dia. Sebab tu ini bukannya nak merawat jin-jin dia tuan-tuan. Dia dah kata dah surah kekuasaan Allah ni. Asalnya kiri tak boleh gerak. Dia sapu-sapu air dengan tu niat. Yakin. Buat dengan yakin. Alhamdulillah. Bergerak balik kaki tu tuan. Doktor pun panik. Lepas tu buat CT scan. Doktor dah suspek macam-macam dah. CT scan kan detail.
Cek tak ada apa-apa tuan-tuan dalam badan anak. Tu nak ambil tulang somsom tu. Saya cakap tak perlulah kot sama nak kena ambil tulang somsom, air tulang somsom. Tak apalah. Dah tak ambil. Lepas tu kena penyakit eczema, krim lah pakai semua tu. Doktor sapu. Efek dia. Sebelum ni ambil masa yang lama. Sebab dia baca sebiji yang dia ajar. Ya Allah, badan perlukan ubat. Turunkan sihat melalui kesembuhanmu. Dia baca. Dan dia makin yakin dengan Allah. Dan doktor tu yakinlah, kagumlah dengan ubat tu. Jadi magic katanya. Eczema tuan-tuan. Bukannya senang. Dan sekarang dia duduk kat hospital lah. Dia 14 hari lagi nak kena masuk antibiotik. Tapi dia kata, Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Ceritalah Ustaz kebesaran Allah. Saya tak boleh cakap apa. Yang saya boleh beritahu, saya nampak kebesaran Allah. Amalan berkat daripada amalan-amalan ini. Ikutlah pengajian, hilangkan keraguan. Dulu saya sikit punya ragu Ustaz. Saya sikit punya ragu. Semua benda saya nak question. Ragu. Tapi dalam masuk kelas ni, satu persatu dirungkaikan oleh Allah Ta'ala. Dirungkaikan keraguan itu satu-satu. Allah. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Ini kebesaran. Kadang-kadang orang kempen nak bagi yakin pada something. Betul tidak? Nak kempen yakin pada something. Orang panggil testimoni. It's okay lah, tak ada masalah. Dia panggil testimoni product proven. Okey lah, kualiti kan. Nak kualiti produk adalah testimoni. It's okay. Tapi jangan override kuasa Allah lah. Maksudnya, saya makan, hilang penyakit ni. Okey lah. Maksudnya, ubat, badan perlukan ubat. Bila ubat tu jadi, okey. Tapi ceritanya, kalau orang yang ada pengisian, dia lebih tinggi, dia naik satu layer yang lebih dalam. Apa dia? Nampak sembuh yang diturunkan, sihat tu melalui jalan kesembuhan, dia nampak Allah buka. Satu persatu, tuan-tuan. Ini kita nak. Jadi yang mana yang tak ada masalah, jangan tunggu ada masalah lah. Yang tadi Allah datangkan yang bermasalah tu. Janganlah kita nak tunggu ada masalah baru kita nak yakin. Jenuh tuan. Jangan. Jadi maksudnya apa? Bila kita lihat, kita bergantung harap kepada Allah. Dengan itu saya cakap, kenapa kena ada kelas ni setiap malam tuan-tuan? Ini bukan kehendak saya, bukan kehendak siapa, ini kehendak Allah. Sebab ada orang yang berharap walaupun seorang. Ini bukan kelas untuk tarik crowd. Kita tak perlukan crowd macam doktor. Doktor tak perlukan pesakit. Pesakit perlukan doktor. Doktor tak buat kempen. Siapa sakit, datang hospital. Siapa sakit, tak payah. Betul kelas ni tak ada kempen apa-apa. Cuma kita nak panggil sama-sama. Mari kita duduk bersama-sama, luangkan masa, luangkan tenaga, luangkan harta, semua benda nak diluangkan, silakan. Kita nak bersama-sama bina, latih keyakinan. Bukan sekadar tahu tapi tidak menghayati. Kita nak membina bersama-sama keyakinan ini. Ini kelas bukan kelas untuk mengisi masa lapang, selalu saya ulang. Ini kelas untuk praktis. Sebab iman itu praktis. Sebab apa? Allah kata sendiri dalam surah Al-Ankabut ayat 2 ayat 3. Apakah kamu hanya berkata qalu amanna wa hum la yuftanun, dan kamu tidak diuji? Ingat. Ingat. Ujian itu praktikal. Praktikal. Jadi iman itu praktikal. Bukan sekadar mengaku beriman. Tapi memang kita kena mengaku beriman. Tapi bersiap sedia membuktikan bagaimana presentation iman kita. Sebab tu kita kena bersiap sedia bagaimana nak menghadapi segala sebagai bentuk, pelbagai bentuk yang datang. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu zikir apa, belum masuk tajuk lagi. Nanti. Penghayatan zikrullah nanti insya-Allah. Apapun yang dibincangkan ini, kita dah masuk. Kita dah masuk dah sebenarnya. Ya, ini nak menghilangkan ni keyakinan tanpa ragu lah ni. Kita tidak boleh bila masuk tentang, kita nak masuk tentang zikir itu nanti, maka padanya itu nak tidak ada lagi perbincangan tentang ragu. Kita tak mau begitu. Sebab bila masuk saja zikir ni bermaksud ingat.
ingat lawan kepada lupa. Ragu ni lupa sebenarnya, lalai. Baik, mari kita tengok sidang jemaah yang Allah Taala. Okay? Manakah ada yang bertanya, tak apa, saya raikan. Yakin sama dengan zikir. Tidak dinamakan zikir jika dianya ragu. Tak dinamakan zikir jika dia itu ragu. Dan ragu ni adalah bentuk kelalaian. Baik, dia ada pecahan-pecahan dia ragu ni. Cuma ragu yang kita nak tekankan di sini adalah ragu tentang kekuasaan Allah. Jadi bagaimana nak mengatakan dia itu berzikir sedangkan dia ada ragu? Tak boleh. Takkan bercampur ragu dan yakin dalam satu masa. Sama ada dia yakin atau dia ragu. Tugas kita adalah nak menghilangkan ragu. Tugas kita. Maka caranya adalah dengan bermula dengan ilmu. Nak hilangkan ragu, bermula dengan ilmu. Sebab tu ilmu menjadi faridatan, fardu. Apakah ilmu yang menghilangkan ragu kepada Allah? Itulah ilmu akidah. Tauhid. Akidah. Jadi kewajipan kita untuk menuntut ilmu tauhid, akidah itu menjadi kewajipan bagi segala kewajipan. Dipanggil wajibal wajib. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wajibal wajib. Wajib bagi segala kewajipan. Malah kefarduan bagi segala fardu. Apa dia? Ilmu akidah. Baik, perbincangan akidah itu dipecahkan. Ini saya rungkaikan kembali. Akidah yang membincangkan tentang Allah, dan tentang kejadian Allah. Kejadian ni maksudnya makhluk. Kejadian ni Allah. Kejadian apa yang Allah jadikan. Tu ayat dia. Tentang kejadian yang Allah jadikan. Baik. Perbincangan kita duduk dekat mana? Di sini. Kita duduk membincangkan kejadian yang Allah jadikan. Kita tidak membincangkan tentang Allah secara langsung, ni bermaksud. Itu yang kata Ustaz, bahas sifat 20 Asmaul Husna. Ya, itu ada perbincangan khusus. Yang mana ada dua perbincangan. Boleh tengok tok-tok guru yang mengajar tentang sifat 20, kemudian mengajar tentang Asmaul Husna. Ya, kita ke arah itu. Cuma bila kita sebut tentang kejadian yang Allah jadikan, itu akan meliputi perbincangan tentang Allah. Sebab ada sifat-sifat kekuasaannya yang Allah terjemahkan pada kejadiannya. Sebab itu Allah menjadikan alam semesta. Allah menjadikan alam semesta yang ada ini, yang ada ni adalah hendak memberitahu, menyatakan, tak menyatakan ayat ni. Menyatakan apa? Menyatakan Allah yang maha ada, bukan alam yang ada. Nampak tak sifat dia? Adalah mengaji tentang ada. Alam sepatutnya ada ni hendak menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat maha ada. Jadi yang ada itu Allah. Alam diadakan. Ini saya bincang, mudahkan perbincangan. Maka alam itu diadakan. Benda baru.
benda baru, bermulanya tiada. Bermula alam itu tiada, bermula kita itu tiada, bermula kita itu mati, bermula makhluk itu binasa. Bermulanya. Tapi Allah tidak bermula dengan tiada. Allah bermula itu ada. Dan dialah permulaan dalam perbincangan sifat, huwa awal, dialah permulaan tanpa ada. Dialah yang pertama tanpa ada permulaan. Dialah yang pertama, huwa awal yang mendahului tanpa ada yang pendahuluan, tak ada. Dan dia jugalah yang akhir tanpa ada pengakhiran. Nampak tak? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita belajar tentang kejadian. Lalu pada kejadian itu kita belajar tentang sifat yang menjadikan. Di sini. Sebab tu kita membincangkan hakikat kehidupan. Baik, dalam membincangkan hakikat kehidupan itu ada SOP dia, ada qawaid, ada kaedahnya. Kaedah membahaskan atau mentafsirkan kehidupan itu mesti merujuk kepada sifat. Ni kita bawa ulang kaji sambil-sambil ya. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Kenapa dalam kehidupan kena libatkan Nabi SAW? Kerana Nabi lah yang diutuskan untuk menceritakan kehidupan. Nabi lah yang diutuskan untuk menceritakan kehidupan ini tentang apa. Maka mestilah kena ikut Nabi SAW. Maka sifat wajib bagi Nabi itu menjadi teras, menjadi usul. Menjadi usul kepada kehidupan. Usuluddin itu akidah. Usulul hayat, usul kehidupan itu akhlak. Tengok, usuluddin asas agama adalah akidah. Usul hayat, yakni kehidupan, asas kehidupan, itu adalah akhlak. Maka apabila nak menceritakan akidah di dalam kehidupan, sudah pastilah akhlak yang menjadi keutamaan. Tidaklah dikatakan dia berakidah kalau dia tidak berakhlak. Dan orang yang berakhlak sudah pasti berakidah. Kerana akhlak itu usul kepada kehidupan, asas kepada agama itu akidah. Jadi kehidupan beragama itulah yang berakidah dan berakhlak. Nah, begitu. Jadi berakidah dan berakhlak, asas kepada kehidupan itu adalah akhlak. Asas kepada agama itu akidah. Jadi kehidupan yang beragama itu mestilah berakidah dan berakhlak. Nampak? Maka tidak boleh dipisahkan antara akidah dan akhlak. Itu ibarat jasad dan nyawa. Maka apabila lengkap akidah dan akhlaknya sempurna, sudah pasti segala syariatnya terlaksana. Akidah campur akhlak menjadi sempurna. Maka apa yang berlaku? Sudah pasti syariat itu terlaksana dengan jayanya, ataupun dilaksana dengan jaya. Dilaksanalah lebih tepat.
Baik. Maka kalau kita lihat perbincangan akidah, itu teras kepada akidah itu kalimat thayyibah atau kata kunci nafi dan isbat. Perbincangan tentang akhlak itu apa dia? Mahmudah, hati. Yakni perbincangan akhlak itu ikhlas. Perbincangan syariat itu adalah sah atau batal. Atau pada hukum yang 5, haram dan juga yang halal, ataupun yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh. Jelas begitu. Nah, jadi kalau kita lihat balik kepada perbincangan keyakinan, berbalik kepada keraguan, sudah pasti yang nak menghilangkan ragu itu adalah ilmu. Maka ilmu yang membincangkan tentang akidah yang ditakbir ataupun yang diterjemahkan oleh akhlak. Nah, tu nampak dia punya cerita dia tu. Jadi, cuba tengok ya. Saya susun balik. Akidah asas agama. Kita perlahan tak apa. Akhlak asas kehidupan. Jadi bila kata nak jadikan kehidupan beragama, sudah pastilah kehidupan itu, kehidupan beragama itu, kehidupan berakidah dan plus berakhlak. Ini tidak boleh dipisahkan. Baik. Maka yang sebut tentang zikir itu adalah setelah sempurna akidah dan akhlak dia. Sebab apa? Contoh. Dia sebut tentang akidah, perbincangannya tentang menafikan. Nafi, ini menafikan, menidakkan kuasa pada benda. Nafi kuasa pada benda. Jadi kuasa ni tunggal. Dia tunggal. Tunggal pada siapa? Itulah isbatkan. Ni saya ringkaskan perbincangan ni tuan-tuan sebab kita berbincang tentang kehidupan. Isbatkan pada hanya Allah. Baik. Maka kita pecahkan perbincangan kuasa itu. Itu yang perbincangan kita panjang-panjang tu. Sebab kita nak bincangkan, rupanya banyak kadang-kadang kita tersalah faham perbincangan kuasa tu. Disalah letakkan. Nah, baik. Bagi akhlak pula, perbincangannya tentang hati. Yang mana kita nak masukkan ataupun nak sampai perbincangan tentang ikhlas. Maka ikhlas ni lawan ikhlas itu riak. Maka datanglah perbincangan tentang syirik semua. Dia ada kaitan juga dengan akidah. Bila sebut syirik. Nampak tidak? Jadi, orang yang kehidupan beragama sudah pasti hidupnya berakidah dan berakhlak. Yang ini tidak merasakan. Nampak? Kalau kita susun ayat dia, hatinya hanya melihat kebesaran Allah, tidak merasakan diri berkuasa. Ikhlaslah dia melakukan amalan itu. Maka ketika sempurna kefahamannya, sempurna perbahasan jiwanya, maka apa yang berlaku? Syariatnya dilaksana dengan baik.
dengan sempurna, maka tidak lagilah ada berdakwa-dakwi lagi, tidak ada lagilah dia nak membicarakan tentang perkara apa yang dia dapat, meragui amalan. Dia tidak lagilah dia berkira-kira di situ. Dia hanya keluar perkataan sami'na wa ata'na. Dia akan pada syariat ini, dia akan berbicara tentang taat, khidmat. Nampak? Jadi bila sebut tentang hati, itu cerita tentang taubat. Cerita tentang takwa. Baik. Baik. Maka bila kita perhalusi perkara ini, nampak tak keraguan itu? Satu-satu kita kena perhatikan dan perhalusi. Perhalusi dia, bila sebut tentang tadi keraguan dalam kehidupan. Jadi bila sebut cerita macam ni, apa maksudnya? Maka dalam kehidupan ini, bila ada keraguan yang berlaku dalam kehidupan dia, terutama dalam kehidupan berbicara soal cerita tentang apa dia? Tentang rezeki, cerita tentang sembuh, cerita tentang kasih sayang. Nampak? Juga cerita tentang jodoh. Nampak? Maka di sini kita boleh nampak bila ada keraguan dalam kesembuhan, contoh Allah uji dia dengan sakit. Maka bila kita tengok apa maksud ragu tadi, lalai dia dalam kehidupan. Baik. Bila ragu ada dalam kehidupan, okey, apa ciri orang yang ragu? Kita dah bincang semalam. Dia banyak membicarakan tentang kebimbangan. Bimbang dia tentang neraka ke? Tak. Bimbang dia dengan apa? Tentang kesembuhan. Kebimbangan tentang kesembuhan. Boleh sembuh ke Ustaz? Risaunya tak macam tak boleh sembuh je. Nampak? Baik, kalau begitu perbincangan, Allah uji sakit. Bukan Allah uji tak sembuh. Allah uji sakit. Belum lagi kata tak sembuh. Sakit. Bila Allah uji sakit, untuk apa? Untuk kita ikhtiar. Perkara pertama, benda pertama yang perlu kita ikhtiarkan adalah jangan bimbang. Jangan bimbang. Itu pertama sekali kena buat. Daripada situ baru kita nampak, keraguan ini rupanya adalah kepincangan dalam berakidah dan berakhlak. Dua-dua kacau tuan. Tengok perangai dia, tak betul. Hati dia busuk hati. Dengki, khianat, cinta dunia, hubbu dunia. Mula keluar cerita. Macam-macam cerita. Nampak? Kita overhaul. Kita buka X-file. Tengok pula akidah. Allah. Syirik. Apa syirik? Saya yakin dengan ubat Ustaz. Saya nampak saya usaha mesti jadi. Kan dah syirik dah tu. Tawakal pada usaha. Kat situ kita nampak, kita kaji, ya Allah. Kadang-kadang kita mengaji bab akidah. Kita akhlak memang jarang nak mengaji sebenarnya akhlak ni. Kita ingat akhlak ni benda mudah. Biasanya ramai orang ambil mudah tentang akhlak. Sehingga dia tidak berakhlak. Sehingga hatinya kotor. Sehingga hatinya rosak. Sehingga hatinya mati. Tahu-tahu meletup. Meletup. Allah uji tentang sakit, macam-macam ragu keluar. Allah uji tentang kasih sayang, habis. Abang tak guna, abang leman tak guna, habis semua. Habis keluar, ganap. Allah uji tentang rezeki. Allah uji, baru tak ada duit. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Allah kata, aku kurangkan harta kamu. Dah cakap bukan-bukan, matilah aku.
Matilah aku. Matilah aku. Rezeki tak ada dah. Nampak? Rupanya akidah dia kacau, akhlak dia kacau bilau. Kat situ kita nampak, syariat menguji hakikat. Sebab tu tak usah, jangan sembang, orang kata sembang kari. Jangan sembang banyak, tengok kehidupan macam mana. Sebab tu kita akan tengok kasih sayang dengan isteri macam mana. Tengok bila Allah uji tak ada duit macam mana. Tengok Allah uji sakit macam mana. Sebab tu para Nabi dan Rasul semua laluannya semua dahsyat-dahsyat. Kasih sayang tak usah cerita lah tuan-tuan. Allah uji Nabi SAW wafat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra di saat genting tuan-tuan. Orang yang pertama sekali masuk Islam, antara insan yang menyokong kerja Nabi tanpa ada objection, without any prejudice. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra, tanpa ada sikit was-was pada Nabi SAW. Pak saudara Nabi, di saat kemuncak Allah panggil nyawa duduk. Adakah hilang kasih sayang? Adakah terasa lonely? Tak, tengok Nabi. Allah uji rezeki. Kena pulau tuan-tuan. Habis rapat harta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ramai orang kata, kita kena jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, daripada ada harta tak ada harta. Habis licin. Kita kinja-kinja nak cari harta. Lepas tu nak buat saving demi masa depan. Nak challenge langit dengan bumi, jangan gunalah nama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Saya cukup pantang kalau orang perempuan minta amal cakap, gunakan alasan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha untuk cari harta. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha daripada banyak harta, licin. Semua bagi kat jalan agama. Sikit simpan pun tak ada. Jangan buat main. Janganlah kata nak jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Tak payahlah. Itu Ummul Mukminin. Langit dengan bumi nak banding dengan kita. Naik gunung Gua Hira 2 kali sehari. Malam-malam naik. Umur 50 lebih panjat gunung. Kita nak pergi dapur pun penat. Baru pukul 11.40 lebih ni pun dah pening dah. Letih. Allah. Nabi SAW umur 53 start berperang. Tengok Nabi. Diuji dengan kesembuhan sakit. Umur 53 tuan-tuan. 40 tahun jadi Nabi Rasul. 13 tahun menyebarkan agama Islam di Mekah. 53 tahun pegang pedang tuan-tuan. 53 tahun, bayangkan. Kalau nak genung-genung balik. Allah uji. Biasa kita, inilah time kita nak rehat, nak lunjur kaki. Oh letih dah, letih apa? Letih cek duit. Minta maaf cakap, saya cakap bagilah, nak cakap simpan buat apa lagi. Nampak? Dah letih time muda kita habis untuk cari benda. Time muda habis masa cari benda. Allah uji Nabi SAW. Tak sakit. Ada juga kena sihir Nabi, nak bagi tahunya. Jodoh, Allah uji juga. Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya kita bangkit. Soal keraguan dalam kehidupan itu memang disebabkan oleh akidah dan akhlak kita yang tidak jelas. Banyak lebih kepada kebendaan, menjadikan benda sebagai ukuran kepada kehidupan. Bukan menjadikan tentang akidah sebagai teras kehidupan. Tak jadi. Sebab tu tuan-tuan, dengan masa yang berbaki ada ni, yang terpilih untuk ada malam ni dengar kalang kebenaran ni. Bukan masa ni lagi untuk kita terkebil-kebil lagi tuan-tuan dengan kehidupan ni. Masih lagi ragu-ragu lagi. Bukan masanya untuk ragu-ragu. Masanya untuk kembalikan keyakinan. Yang mana para sahabat, para nabi, rasul terdahulu dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah membina kegemilangan dengan keyakinan. Yakin tentang kebesaran Allah. Kisah Nabi Musa alaihissalam nak menunjukkan bahawa orang beriman kalau pengharapannya benar, jika benar pengharapanmu, pasti usahamu tak ada jalan buntu.
Takkan ada istilah jalan buntu bagi orang yang benar-benar berharap kepada Allah yang satu. Tak ada, tuan-tuan. Wallahi. Sebab apa? Sebab kita tengok kisah, kita tengok kebenaran. Inilah keyakinan. Kita tengok Al-Quran, cerita semua, mana ada jalan buntu. Semua dibantu. Semua dibantu, tuan-tuan. Nabi SAW dibantu. Para sahabat semua dibantu. Badar Al-Kubra 313 dibantu. Apakah masih kita buta dalam melihat bantuan Allah? Kita nampak benda bahawa ada bantuan. Sebut bantuan kebendaan. Bantuan, asal bantuan kebendaan. Asal bantuan kebendaan. Cuba letak bantuan itu pertolongan Allah dulu. Kemudian barulah kebendaan. Memanglah kita perlukan kebendaan. Macam Nabi SAW. 313 tuan-tuan. Nak lawan 1000 orang tentera Quraisy. Memang perlukan peralatan kebendaan. Tapi di saat kebendaan tak ada, takkan nak minta kebendaan lagi. Mintalah pertolongan. Ya Allah, aku tak ada duit. Tolong aku ya Allah. Engkau yang Maha bagi rezeki. Turunkan rezekimu. Dan ya Allah, tak tahu ubat apa lagi. Ya Allah, turunkan kesembuhanmu. Lagi kita lagi terkial-kial minta benda lagi ke Allah. Kenapa? Minta direct apanya kuasa Allah. Itu yang Nabi buat, itu yang sahabat buat. Sebab tu kehidupan mereka walaupun tak ada benda, tapi tetap berjaya. Malah kita terbalik. Bila ada benda baru pagi berjaya. Silap bulan, tengok sekarang apa jadi. Adakah ada benda berjaya ataupun disebabkan benda kita jatuh? Habis banyak keraguan, banyak berlaku akhir zaman. Disebabkan oleh bertuhankan kebendaan tanpa sedar. Ini dia. Ini dia. Jadi sebab itu sinar jemaah yang memuliakan Allah SWT. Kita nak membina kembali. Membina kembali keyakinan. Sebab itu keraguan itu timbul oleh persoalan-persoalan ini. Persoalan tentang sakit, cerita dia makin ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Makin cerita pasal ubat, cerita pasal ni, dia makin dunia. 1001 cerita tentang sakit, tak habis-habis. Cari punca pula tu penyakit. Tuan-tuan, tak jumpa tuan. Nak cari punca penyakit, try cari. Tak jumpa. Cari tu, cari ini, kaji tu, kaji ni. Lalu sekali, gaduh. Kita pasal duit. Dia tak faham pasal rezeki. Kaji pasal duit. Apa cara? Apa kaedah? 1001 cara. Part lain dia panggil. Dengan itulah, dengan inilah. Apa dah cari duit dah. Compounding system. Apa sistem. Semua sistem cerita. Makin terhijab dia tentang rezeki. Lepas tu macam semalam saya cerita. Contoh ubat. Sihat. Sembuh. Allah. Badan. Jikalau Allah tak izinkan untuk lihat kebenaran, dia akan pergi ke bawah. Badan, dia kaji lagi. Badan tentang sebut anggota, organ. Dia pergi lagi bawah lagi. Dia bawah lagi organ pula. Detail satu, telinga. Dia satu-satu. Dia pecah pula. Dia pecah. Lain sekali apa pun tak nampak. Itu kadang-kadang ambil sampel. Bukan kata apa. Dia nak memisahkan. Dia tak pergi naik. Ubat pula. Dia kaji pula ubat. Dia kaji. Dia terhalang kat sini. 1001 cerita. 1001 cerita. Tu berbalah tu. Dia tak nampak sihat. Dia tak nampak sembuh. Jauh sekali nak nampak Allah. Maka ni perbincangan ragu. Bergaduhlah puak-puak ni. Yang ubat dengan ubat ni. Engkau ubat. Dah ubat aku power. No. Ubat aku. No. Aku punya. Jangan. Aku ada kajian ni. Masing-masing bertolak-tolak. Bab badan. Cerita lah bab badan. Cerita bab ini. Cerita lah macam-macam tentang badan. Habis. Dia terijak ke bawah. Bukan naik ke atas. Patutnya naik ke atas. Maka apa saja yang mendatang itu sepatutnya menjadi kemudahan, tapi menjadi banyak keraguan.
Lain sekali endemik. Betul tu. Tuan Fairul kita. Tak tahukah kita pun COVID juga, Allahu Akbar. Sembuh. Masya Allah. Tengok. Konsep kita. Hazam min fa'li Rabbi. Masya Allah. Baik. Patutnya menjadi kemudahan. Ubat menjadi kemudahan. Ubatnya tuan-tuan memang sepatutnya diperlukan pada badan. Tapi masalahnya dia tak kaji dari mana datang. Dia kaji tentang benda je. Lalu sekali ubat tu jadi mudarat. Jadi menyusahkan. Lalu sekali bergantung ubat. Itu masalah. Memang kita patutnya mana datang. Bismillah. Ya Allah, turunkanlah kesembuhan pada ubat ni. Turunkanlah sihat pada ubat ni, ya Allah. Melalui jalan kesembuhanmu. Sat lagi, ubat nampak biasa pun jadi, tuan. Nampak biasa je. Contoh macam air tawar, air penawar. Air kosong je, tuan-tuan. Tapi dia baca, tuan-tuan. Allahu Akbar, dia punya yakin. Masya Allah. Air kosong je. Apatah lagi kalau buat ubat yang buat kajian sains semua, takkan tak boleh. Salahnya, tak cukup dengan itu saja. Tingkatkan keyakinanmu. Jadi itu sebab jangan underestimate dengan keyakinan bacaan sekadar walaupun dengan bismillah. Walaupun dengan satu huruf daripada Al-Quran, alif, lam, mim, qaf, nun. Jangan main-main. Kita macam-macam benda kita kena bentuk kan. Allah tidak. Kalau Allah kata kun fayakun, kun fayakun lah. Baik, insyaAllah. Jadi gitulah sikit banyak kupasan kita cuba nak rungkaikan balik, susun balik. Mudah-mudahan mana yang mengikuti kita belum menang macam tak kena nak bertarung dengan, iyalah. Betul lah tu. Kan? Kita jaga kita pun tak kena dah. Bukan kata kita belum menang. Kita jaga kita, nak jaga macam mana tak terjaga dah. Allahu Akbar. Tapi itulah. Kita yang mana mengaji yang faham, renung-renung sendirilah. Buat kajian dan kita bina keyakinan dan kita kena bentuk keyakinan tu dari firqah kita sendiri. Nak buat secara besar, nak kacaunya sistem-sistem besar tak boleh lah. Sebab mereka lagi kata apa, mereka ada dah. Kita tak boleh kacau, kita jaga sistem kita. Sistem keluarga kita, pemikiran kita, sistem kita. Jangan terikut-ikut. Baik. Jadi insyaAllah, saya kira cukup setakat dulu perbincangan kita pada malam ni. Kita sambung lagi perbincangan kita pada esok malam insyaAllah. Mudah-mudahan masa yang kita laburkan ni tidak lain tidak bukan semata-mata kita harap Allah gantikan dengan sebaik-baik balasan dan ganjaran. Kita susah untuk dengar majlis ilmu di waktu ini. Moga-moga Allah gantikan dengan kemudahan atas segala urusan dunia kita insyaAllah. Dan urusan akhirat kita sudah pasti insyaAllah. Itu saja, mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam. InsyaAllah, hingga kita bertemu lagi pada siri yang berikutnya. Aku laqali haza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.